Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkongsian UBK Cakna, satu hari satu info pada hari ini bertajuk Jom tingkatkan motivasi diri. Salam sayang untuk semua murid-murid. Semoga perkongsian cikgu pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua. Baiklah, tajuk pada hari ini, 12 cara untuk tingkatkan motivasi diri. Mengetahui cara tingkatkan motivasi diri sangat penting untuk mencapai potensi dan untuk mencapai impian hidup anda. Ini kerana kita perlu melakukan semua perkara dengan bersungguh-sungguh dan penuh keyakinan supaya kita dapat mencapai kejayaan. Di dalam perkongsian pada hari ini, cikgu akan terangkan 12 cara untuk meningkatkan motivasi diri supaya dapat merealisasikan kemampuan maksimal diri anda. Baik, kita pergi kepada cara yang pertama, iaitu buat perkara yang anda suka. Jika kita mempunyai motivasi yang rendah, ia akan memberi kesan yang negatif. Anda tidak akan bersemangat untuk melakukan apa-apa perkara dan ini akan menyebabkan anda tidak yakin dengan diri sendiri. Oleh itu, anda perlu menjaga diri anda dengan melakukan perkara-perkara yang anda suka seperti menonton filem, baca buku, dan sebagainya untuk meningkatkan motivasi diri. Ini secara tak langsung dapat membantu awak semua untuk meningkatkan motivasi diri. So, cara yang pertama ialah buat perkara yang awak semua suka. Baik, kita pergi kepada cara yang kedua, iaitu bersenam. Kalau kita cakap perkataan bersenam ni macam semua orang akan rasa bersenam, tapi bersenam sebenarnya boleh meningkatkan motivasi diri awak. Ini kerana apabila kita bersenam, minda dan badan kita akan rasa lebih cergas dan lebih sihat. Dan kita akan rasa lebih bersemangat untuk melakukan kerja-kerja dan perkara-perkara lain. Kerana kita dalam keadaan yang positif dan bersedia untuk melakukan apa-apa perkara untuk kita merealisasikan potensi diri kita. So, jadi cara yang kedua adalah bersenam. Baik, kita pergi kepada cara yang ketiga, iaitu self-reward. Atau dalam bahasa Melayu kita boleh panggil kita memberi ganjaran kepada diri kita. Okey, cara untuk tingkatkan motivasi yang seterusnya ini adalah dengan memberikan self-reward ataupun ganjaran kepada diri kita setiap kali kita dapat menyiapkan atau menyelesaikan sesuatu tugasan atau kita mencapai sesuatu kejayaan. Okey, so dengan cara ini, ia sangat bagus kerana ia menunjukkan bahawa kita berada atas jalan yang benar setiap kali kita membeli hadiah untuk diri sendiri. Okey, ini akan memberikan motivasi dan menaikkan motivasi diri kita kerana kita akan jadi lebih bersemangat untuk mencapai sesuatu sasaran kerana apabila kita dapat mencapai sesuatu, kita akan memberi ganjaran kepada diri kita. Okey, jadi memberi ganjaran ataupun self reward kepada diri adalah salah satu cara juga untuk kita memotivasikan diri kita. Baik, seterusnya cara yang keempat, bagaimana untuk meningkatkan motivasi diri, iaitu selalu menuntut ilmu. Okey, jika kita mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam pelbagai perkara, kita akan lebih yakin untuk bergaul dengan orang lain dan untuk menceburkan diri dalam apa-apa perkara sahaja, apa-apa aktiviti sahaja. Okey, kerana kita bersedia untuk menuntut ilmu, untuk mencuba sesuatu yang baru. Jadi apabila kita mampu untuk belajar sesuatu perkara yang baru dengan cepat, ia akan meningkatkan motivasi diri kita dan akan memberi semangat kepada diri kita untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Okey, jadi sentiasa mencari sesuatu yang baru untuk kita lakukan ataupun dalam erti kata lain, sentiasa menuntut ilmu. Okey, seterusnya cara yang kelima, bagaimana untuk meningkatkan motivasi diri adalah dengan memilih rakan-rakan yang baik. Ada pepatah mengatakan rakan-rakan adalah cerminan diri kita. Okey, cikgu setuju juga dengan itu ya. Kerana pemilihan rakan-rakan seperjuangan memainkan peranan yang sangat besar untuk kita mencapai potensi diri. Potensi diri kita. Okey, rakan-rakan kita itu adalah satu connection yang bagus. Okey, baik rakan kita, baiklah juga potensi diri yang kita akan dapat. Ini kerana rakan yang bagus akan mendorong kita, tetapi mereka tidak akan menyebabkan kita untuk hilang semangat dan boleh menghindarkan diri kita daripada mencapai kejayaan. So
bak kata pepatah, kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan bau wangi. Kalau kita jual dengan orang yang tukang besi, kita akan terpalit besi-besi, percikan besi tu kan. So dia perumpamaannya seperti itu. Rakan yang baik akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Manakala rakan yang sebaliknya juga akan mendorong kita untuk melakukan yang sebaliknya lah. Jadi memilih rakan yang baik sangat penting untuk mendorong kita mencapai motivasi diri. Okey, seterusnya. Cara yang keenam adalah iaitu menulis diary harian. Okey, cikgu yakin ramai antara murid-murid ni yang kurang gemar menulis, tetapi tidak dinafikan ada yang gemar untuk menterjemahkan perasaan kan, apa-apa sahaja yang dilalui dalam bentuk tulisan, iaitu macam diary harian lah. Okey, dan ini adalah cara untuk tingkatkan motivasi diri. Yang mana kita akan buat memo harian, kita tulis apa yang berlaku setiap hari kan, kita tunjuk di mana perjalanan kita untuk mencapai impian kan. Contohlah, okey, pada hari ini aku telah mendapat markah 90 dalam matematik. Ini adalah target aku untuk aku pastikan aku dapat masuk ke universiti dalam bidang yang aku ingin ceburi. So itu adalah satu matlamat, satu objektif. Okay, dia tulis apa yang dia dah lalui pada setiap hari kan. So benda ni boleh mengingatkan kita untuk kita sentiasa berusaha supaya kita dapat merealisasikan impian kita, potensi diri kita. Okey, so kita boleh menterjemahkan apa yang ada dalam fikiran kita ni dalam bentuk tulisan, iaitu dengan menulis diary harian. Okey, seterusnya. Berfikiran jauh. Berfikiran jauh, macam mana nak berfikiran jauh boleh dapat tingkatkan motivasi diri tu? Jika kita macam sedang menghadapi dugaan atau cabaran kan, kita perlu berfikir jauh. Kita perlu berfikir bahawa kita dapat menempuhnya dengan mudah. Okey, dengan baik. Ini kerana ramai orang bila mendapat dugaan atau cabaran kan, ada yang mudah berputus asa kan, ada yang tak nak mencuba untuk mengatasi masalah tersebut, malah melarikan diri daripada permasalahan. Jadi itu adalah sikap yang tidak, cikgu boleh kata tidak bertanggungjawab lah kan. Macam kita tidak mahu berada dalam sesuatu situasi yang sukar. Jadi bila kita berada dalam kesukaran ataupun ada cabaran, kita perlu berfikir jauh, kita perlu think wisely, apa yang aku boleh lakukan untuk aku menempuh halangan-halangan ini. Okey, jika kita berfikiran jauh, kita tahu bahawa perkara yang kita perlu hadapi untuk kita mencapai kejayaan dalam hidup. Untuk mencapai kejayaan ni bukan benda yang mudah, ada liku-likunya. Bukan kita fikir, aku nak berjaya dan kita buat sesuatu, kita terus dapat. Tidak. Mungkin ada orang jatuh dulu kan, baru dia bangkit untuk berjaya. Alright, jadi mindset seperti ni kita perlu ada. Mindset berfikiran jauh ni perlu ada supaya kita dapat tingkatkan motivasi diri. Kalau kita tengok cerita kejayaan-kejayaan orang yang berjaya pun, kebanyakan mereka bermula dengan kegagalan. Jadi macam mana mereka bangkit dengan gagal? Sebab mereka berfikir, apa yang boleh dilakukan untuk meneruskan cita-cita mereka untuk mencapai kejayaan. Jadi perlu berfikiran jauh. Baik, seterusnya. Tukar penampilan. Macam apa kena-mengena penampilan dengan motivasi diri kan? Tapi sebenarnya penampilan ni memainkan peranan yang sangat tinggi untuk membangkitkan keyakinan diri kita. Okey, kerana ia akan memberikan semangat kepada kita kalau orang puji penampilan diri kita. Kan, contoh awak murid sekolah kan, pergi sekolah dalam keadaan yang kemas, pakai tie kan, tudung pun cantik terletak, bersih kan. Jadi cara tak langsung kita akan mendapat keyakinan diri. Bila kita mendapat keyakinan diri, motivasi diri kita pun akan meningkat, kita akan belajar dengan lebih baik. Betul tak? Okey, so benda ni nampak macam tak penting bagi sesetengah orang kan, pakai je lah apapun, pakai je lah macam mana pun yang penting belajar kan. Tapi sebenarnya dia memberi persepsi yang positif kepada orang yang tengok kita dan juga kepada kita sendiri yang melihat diri kita. Okey, dia akan mengubah hari kita untuk menjadi seorang yang sentiasa bermotivasi setiap hari, okey, dan dia sangat berkesan. Jadi awak kena buat, bangun pagi kan, nak pergi sekolah, baju dah siap gosok, cantik, pakai kemas kan, itu melambangkan personality diri kita. Sebab orang kata first impression is important kan. Orang tengok kita, kemas budak ni kan, pakaiannya baik, cantik. Jadi
cara tak langsung kita akan rasa selesa dengan diri kita dan dekat kelak kita akan belajar pun dengan baik. Sebab kita berada dalam keadaan diri yang selesa kan, wangi dan sebagainya. Jadi kalau sebelum ni awak pergi sekolah, baju acah-acah runyuk pakai je lah kan. Tapi lepas ni naik sekolah, pastikan dalam keadaan kemas, handsome, cantik, rambut sikat, tudung pun elok terletak, jangan main sarung je kan. So ia secara tak langsung memberikan kita perasaan yang aku selesa dan aku sangat bersedia untuk menuntut ilmu. Itu adalah satu cara juga untuk kita tingkatkan motivasi diri. Okey, seterusnya. Ni cara yang ke-9, membaca kata-kata semangat. Kalau awak Google kan motivational quotes lah dan kata-kata yang memberi motivasi lah, banyak ribu-ribu keluar. Okey, kata-kata semangat ni sebenarnya pun adalah cara untuk tingkatkan motivasi diri yang sangat efektif. Okey, kerana kata-kata tersebut boleh meningkatkan motivasi diri kita. Seperti yang kalau kita baca kata-kata semangat daripada orang-orang yang pakar kan, kita baca kata-kata semangat daripada perkongsian poster-poster dan sebagainya kan, cara tak langsung kadang-kadang benda tu macam kena dengan diri kita lah kan. Jadi itu adalah satu hint yang mana benda ni boleh menaikkan semangat diri aku. So perbanyakkan untuk kita baca kata-kata semangat. Contoh yang cikgu tulis kat sini kan, a negative mind will give you a positive negative mind will never give you a positive life. Kan, kalau kita asyik berfikiran negatif, ia tak akan memberikan kehidupan yang positif kepada diri kita. So, benda-benda macam itu, kita kena cari kata-kata yang sentiasa memberikan kata-kata positif kepada minda kita. Secara tak langsung, apa yang kita fikir tu dia akan keluar daripada reaction kita. Alright? Okey, seterusnya, cara yang ke-10. Bagaimana nak meningkatkan motivasi diri? Selalu berfikiran positif, always positive thinking. Okey, dalam segala perkara yang kita lakukan. Okey, sebab ini pun salah satu cara untuk kita tingkatkan motivasi diri. Memanglah tak seperti setiap perkara kita perlu positif, tetapi kita perlu pastikan setiap perkara yang negatif berlaku tu pasti ada hikmahnya. Macam gitu, okey. Ini kerana kita tidak akan membenarkan apa-apa perkara yang negatif untuk mengurangkan semangat kita. Okey, kita perlu fikir yang apa sahaja cabaran yang datang, kita boleh menghadapinya dengan penuh keyakinan. Okey, kita berfikiran jauh dan kita berfikiran positif yang kita yakin apa-apa sahaja masalah, apa-apa sahaja pencabaran, kita boleh tempuhi. Alright. Dan terusnya, menyertai seminar ataupun program. Kadang-kadang dekat sekolah kan, unit bimbingan kaunseling ada buat program-program kan, ada buat aktiviti. Kita cubalah untuk sertainya kan. Mungkin daripada situ ada terselit tujuan ataupun objektif program yang dapat memberikan motivasi dan meningkatkan keyakinan diri awak sebagai seorang pelajar. Jadi join program-program yang mungkin UBK, unit bimbingan dan kaunseling, anjurkan. Dengan cara ini kita mungkin dapat mencari potensi diri kita, membina impian dan seterusnya membina motivasi diri kita, meningkatkan motivasi diri kita. Dan cara yang terakhir, cara yang ke-12, bagaimana untuk meningkatkan motivasi diri adalah dengan keluar daripada zon selesa. Kita kena keluar daripada comfort zone. Okay? Untuk betul-betul mencapai potensi diri, kita disarankan untuk keluar daripada zon selesa dan membuat perkara-perkara yang baru. Macam cikgu cakap tadilah, untuk menuntut ilmu kan, kita tak boleh berada di takut lama, kita duduk je kat situ kan, kita tak nak buat sesuatu yang baru. So kita keluar daripada zon selesa, kita buat sesuatu yang baru, kerana ini adalah mungkin kunci untuk kita ubah hidup kita. Bagi contoh kan, kalau kita dah selesa sangat berada dekat satu tempat kan, lepas tu kita tak nak pergi, kita selesa dengan orang tu je, kita tak nak pun keluar, tak nak pun bergaul dengan orang lain, cuba untuk kawan dengan orang lain. So kita punya circle tu kecil lah. Okay, jadi ia memberikan risiko yang tinggi untuk kita tidak bermotivasi. Jadi apa-apa sahaja perkara, kalau awak rasa macam awak terlalu selesa sangat, macam itu tidak baguslah untuk kita. Okay. Alright. So, itu adalah 12 cara bagaimana untuk awak meningkatkan motivasi diri. Kesimpulannya, terdapat pelbagai cara untuk kita tingkatkan motivasi diri. Yang penting, apa yang awak kena buat adalah
mulakan langkah untuk awak tingkatkan motivasi diri. Kalau awak Google dan sebagainya kan memang banyak cara-cara untuk tingkatkan motivasi diri. Tetapi yang penting adalah diri sendiri, macam mana awak nak mulakan langkah untuk meningkatkan motivasi diri anda semua. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Jom kita mulakan perubahan kecil dahulu. Okey, ini adalah cara yang cikgu dapat daripada perkongsian Dr. Azura Hashim di dalam blog, di dalam website beliau lah, drazurahashim.com. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Bye.